Assalamualaikum. Hari ini hari keempat kita berada di Mesir dan planningnya hari ini kita akan pergi ke Fayum bagi melawat 3 tempat lah. Tasik Harun, Wadi Ar-Rayyan dan juga Qasar Qarun Temple. First kita akan sampai ke Tasik Harun yang berada di bahagian selatan Kaya Hirah ni dalam sejam 30 minit itulah. Lebih kurang dalam 90 km jarak dia. Inilah Tasik Harun yang seluas 55,000 hektar. Luas. Panjang dia lebih kurang 30 km dan lebar dia 10 km. Okey. Itulah Ustazah Marina cerita pasal Harta Karun. Ayat dia duduk tepi Tasik Harun ni kurang nyaman sikit lah pasal dia punya aroma kurang menarik. Mungkin sebab kalau dari pembacaan kata banyak ada kumbahan yang disalurkan ke Tasik ni, jadi bau dia tak sedap lah. Daripada Tasik Harun tu kita keluar menuju ke Qasar Qarun Temple ataupun Qasar ni bermaksud istana lah, istana kepada Qarun ni pula. Kalau kita perhatikan macam inilah keadaan perkampungan orang Mesir lah di Fayum ni. Itu dia, kita dah sampai ke Istana Qarun yang lebih kurang dalam 50 km daripada Fayum City. Dan nak masuk tu kena beli tiket dah dulu. Lebih kurang dalam RM15 lah duit kita ni. Qarun ni dia hidup sezaman dengan Nabi Musa. Kalau sezaman Nabi Musa ni lebih kurang 1400 sebelum Masihi lah, lebih kurang dalam 3000 tahun lebih lah kira bangunan ni masih lagi berdiri lah. Sebenarnya kita di Malaysia ni rasanya pun tak pernah dengar ni Istana Qarun ni. Sampai sana barulah ada istana ni. Okey, kita pergi melawat. Bangunan ni kalau kita baca dekat situ lah, dia beritahu kata ada 3 tingkat, lepas tu ada 336 chamber ataupun bilik. Jadi kita ingat benda ni dia mungkin semua sekali lah, istana punya, temple punya, gudang punya, 3 in 1. Dekat sinilah Qarun duduk, dekat sinilah juga simpan harta, dekat sinilah juga ada temple ataupun tempat sembahyang mereka lah. Sebab zaman ni depa ni ataupun kawan-kawan yang bukan Islam ni depa sembah dewa boya ataupun sobek lah. Sebab tu kita tengok dekat dinding-dinding dia tu ada gambar orang berkepala buaya. Okey, lepas jalan kat bawah kita naik lah tangga pula. Tak ada lah lift, kena panjat tangga lah. Letih lah sikit tangga ni, dia mencanak naik juga. Setiap tingkat ni ada bilik-bilik dah lah. Dan kita masuk lah. Kebanyakan bilik-bilik yang kita lintas tu kita masuk. Dia ni saiz dia macam-macam, bentuk dia macam-macam, dan dia punya hiasan dinding pun macam-macam. Mungkin dia buat ni sesuai untuk kegunaan lah. Mungkin untuk orang duduk, ada setengah tu untuk simpan barang, ada setengah tu untuk VIP dia duduk kan. Jadi lain-lain lah. Yang ni pula bahagian tingkat atas sekali, bumbung lah. Mungkin ada binaan lagi di atas, tapi runtuhan yang berbalance ni, ini ialah dia. Ada juga pendapat yang mengatakan bangunan Istana Qarun ni dia ada 6 tingkat. Yang ada ni, yang nampak ni tinggal 3 tingkat lagi. Yang tak nampak ni, yang dah runtuh ni, ada lagi lah yang di atas. Okey, kita tengok ni bilik dia. Yang ni di bilik dia dalam, ada pintu kecil kat bawah tu kan. Dia, jadi kita pun tak pastilah kegunaan dia. Mungkin tuan dia sajalah yang tahu. Okey, ni pandangan di luar sekeliling bangunan istana ni lah. Dia pun dijadikan tapak warisan juga. Jadi keliling ni katanya rumah-rumah penduduk zaman tu lah. Jadi sekarang ni orang depa yang nampak bahagian dapur je lah ada kan, bahagian tempat masak depa tu. Ni Ustaz Furqan ni bagi tahu ni adalah kawasan dia punya temple lah dekat corner tu. Sebab adalah gambar gambar dia punya Tuhan kat situ. Kebetulan waktu tu ada pakcik Arab ni, dia pun mai
main entertain kita lah. Dia ni mungkin penjaga di sini lah, duk cerita lah. Korun ni dulu ni kira Menteri Kewangan lah yang menjaga perbendaraan Mesir. Korun ni asalnya orang biasa-biasa je lah. Tapi dengan doa Nabi Musa AS ni, dia berjaya mendapat kekayaan. Kemudian tu berjaya pula menjawat jawatan yang tinggi lah sebagai Menteri Kewangan time tu. Jadi masalah dia dengan Nabi Musa AS ni adalah bila disyariatkan dia untuk berzakat. Start konfliknya di situlah. Keluar daripada istana Qarun tu, kita pergi pula Wadi Ar-Rayyan National Park. Dekat sini kita nak masuk tu bayar dulu lah. Dah lebih kurang dalam 3 pound Mesir, RM1 lah. Okay, tujuan kita mai ke Wadi Ar-Rayyan ni untuk tengok 2 biji tasik wadi tu, yang kata wadi tadi ni, dan juga air terjun. Air terjun yang tertinggi dan terbesar di Mesir ni lah. Nanti satu yang menarik lah. Kita masuk untuk tengok ni. Dekat Mesir ni, dekat sungai ni tak ada air terjun, dekat sini ada. Okey, ni pemandangan jalan dia lah, gurunnya lah. Satu pemandangan yang berbeza lah daripada tempat-tempat kita ni. Kalau tempat kita kiri kanan hijau kan, di sini gurun pasir ni, nampak pasir dengan awannya. Satu benda yang cantik dan berbeza lah. Pengalaman jugalah. Dalam setengah jam drive tu, sampailah kita ke tempat dituju ni, tengah kawasan ni lah air terjun tu. So dekat sini tengok adalah binaan-binaan bangunan, kan, cantik jugalah dia buat ni. Mungkin sesuai untuk pelancongan lah. Ada lagi lah, waktu sampai ni ada sebuah kereta lagi. Mungkin ada pelancong lain lah yang datang. Kalau kita tengok keliling ni kosong lah. Padang pasir lah, nama pun gurun kan. Di sini ada surau. Okey, kalau nak solat apa boleh, tapi tak ada orang jaga sikit, jadi banyak tik burung kat situ. Lepas tu dekat sini juga ada jual-jual sikit ni, barang-barang temika ni kan, untuk souvenir lah kot. Tapi kita nak tanya-tanya ni pun tak boleh, tak ada token lah. Token dia pergi mana pula tak tahu. Sepanjang kita duduk kat sini tu, kot lah ada token dia main sat-sat apa kan, ataupun main tanya kita nak beli apa, tak ada lah. Mereka tinggal macam tu je lah. Jadi kalau kita tengok pakai hujung pokok-pokok, dekat situ ada air terjun, dan nanti kita pergi tengok. Tengah hari tu kita makan dekat restoran ni. Tak ada apalah, restoran ni dia cuma jual air teh dengan Maggi je lah. Okay, yang uniknya dia restoran tak berbumbung, cuma bagi atas ni dia lapik dengan pelepah kurma je. Okey, dia pun relax je lah. Customer tak ramai time ni kan. Duk isap cicak shisha je lah. Okey, lepas kita makan ni, kita pergi bahagian belakang. Lepas tu untuk tengok tasik dia kan. Cantik lah, rasa macam di pantai pun ada kan. Dekat tasik ni mereka pun menyediakan perkhidmatan. Okey, kalau siapa ada nak main naik kuda ke, nak naik unta ke, nak naik kaldai ke, boleh. Perkhidmatan ni disediakan lah. Cuma tak ada lah aktiviti air, tak ada kat sini. Mungkin musim sejuk kot kan, jadi tak ada lah siapa nak pergi kayuh sejuk-sejuk dalam tasik tu. Ni adalah yang duk cerita tu lah. Duk cerita kata air terjun tu kan, tidaklah tinggi mana walaupun yang terbesar di Mesir ni, tapi itulah yang tertinggi, setinggi 4 ke 5 meter macam tu sajalah. Tapi nak bandingkan tempat kita tak boleh lah. Air terjun Bukit Hijau pun mungkin dekat 20 kaki kan, tak boleh nak bandingkan. Waktu Nabi Yusuf menjadi wazir Mesir ketika tu, mungkin dia pegang banyak portfolio kan, Menteri Kewangan, Menteri Pertanian waktu tu kan.
Jadi katanya daripada tasik-tasik ni lah dibinakan saliran untuk pertanian di kawasan Fayum ni. Fayum ni sampai sekarang ni subur untuk pertanian ni. Dan dikatakan sebelum kemarau tu, Nabi Yusuf telah mengarahkan pembinaan kincir air sebanyak lebih kurang 300 macam tu. Itu sejarah lah. Jadi kita pun tak pergi tengok pun kincir tu pasal dia jauh sikit daripada sini. Ini lepas dah habis melawat dekat Tasik dan Air Terjun tu, kita pun balik lah. Tapi on the way tu ajaklah Ustaz Furqan ni, kata Ustaz jom kita pergi safari pula. Ustaz kata boleh lah kita safari, kita tak ikut jalan biasa, kita ikut desert kan. Ini kira tengah safari lah ni. Bergoncang lah sikit kereta tu sebab kita jalan atas pasir. Jadi pasir ni dia rupanya padat, dia tak tenggelam kecuali bahagian bukit. Kalau bahagian bukit tu tak boleh panjat lah, dia tenggelam macam kita pijak kan, dia akan tenggelam. Jadi tak beranilah nak nanti tersekat lah ni. Kita sajalah dah, siapa nak main tolong kita tengah-tengah gurun ni kan. Jadi kita berhenti kat kaki bukit pasir ni, ambil gambar je lah. Tengok ada orang lain ada naik 4x4 kan, mobil tu ada pakai tayar tu, bukan kereta kita lah, kereta orang lain lah. Tapi keliling kita waktu kita sampai ni tak ada orang. Jadi kalau terbenam ke nak tarik kereta keluar ke masalah sikit. Jadi kita tak berani nak panjat dengan kereta. Jadi ini pengalaman yang menarik lah, berada di gurun, bersafari dengan kereta sedan Chef Royalot. Ustaz ni kan, Ustaz ni pun pemandu pelancong kita ni, dia pelajar Al-Azhar, dia tengah buat master lah ni. Jadi sambil-sambil tu dia buatlah private tour ni kan, boleh juga tampung perbelanjaan dia. Jadi hari tu maka berakhirlah kita punya hari keempat punya travel ke Fayum ni. Satu pengalaman yang menarik lah. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.